Perdana Menteri ada 152 sokongan cerita jatuhkan kerajaan ganggu usaha bantu rakyat. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan, menyifatkan cerita-cerita untuk menumbangkan kerajaan perpaduan telah mengganggu usaha kerajaan untuk membantu rakyat. Katanya, walaupun kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai 152 sokongan, namun masih terdapat cerita termasuk yang terbaru berkaitan dengan langkah Dubai. Cerita dan langkah-langkah sebegitu sebenarnya telah mengganggu segala usaha pembangunan yang dilakukan kerajaan untuk membantu rakyat, termasuk meningkatkan ekonomi mereka, katanya. Beliau berkata demikian selepas mendengar taklimat pembangunan Jabatan Kerja Raya JKR daerah Pontian hari ini. Menurut Ahmad Maslan, pembangkang perlu membawa usul tidak percaya di Dewan Rakyat untuk menumbangkan kerajaan perpaduan dan bukannya melalui akuan bersumpah SD. Dalam pada itu, Ahmad Maslan yang juga ahli Parlimen Pontian memuji cadangan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, agar diwujudkan rang undang-undang RUU khusus bagi membolehkan kerajaan mentadbir sehingga akhir penggal. Beliau berkata, cadangan tersebut adalah satu tindakan tepat demi kestabilan politik dan ianya juga penting bagi memberi peluang parti yang memenangi pilihan raya umum PRU mentadbir negara mengikut penggal tanpa wujud cubaan untuk menjatuhkannya. Semalam, Ahmad Zahid berkata, beliau membuat saranan tersebut demi menjamin kestabilan negara agar kerajaan tidak diganggu oleh percaturan ahli-ahli politik demi kepentingan dan agenda masing-masing. Timbalan Perdana Menteri itu menambah, pengalaman pahit sebelum ini telah menyaksikan negara berdepan situasi ketidakstabilan politik berikutan pertukaran 3 Perdana Menteri dalam satu penggal sehingga menjejaskan pembangunan dan ekonomi negara. Langkah Dubai, kalau MP UMNO terlibat, ia kerja yang sia-sia. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zakarsi, menyifatkan ia satu tindakan sia-sia jika ada ahli parlimen dari parti itu terlibat dengan langkah menjatuhkan kerajaan perpaduan. Beliau berkata, Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, mengingatkan bahawa perlembagaan parti telah dipindah pada 13 Januari lalu. Pasal 20, Perlembagaan UMNO menyebut keahlian seorang MP UMNO akan gugur secara automatik jika menyertai pakatan politik yang tidak dianggotai oleh UMNO dan akta anti lompat parti terpakai pada dirinya, kerusi dimenanginya diisytiharkan kosong dan pilihan raya kecil akan diadakan. Mereka diikat dengan SD, aku janji, yaitu wajib membayar RM 100 juta, katanya menerusi satu kenyataan di Facebook hari ini. Dalam kenyataan sama, beliau turut memberi perumpamaan bahawa pisang tidak boleh berbuah 2 kali. Cukuplah pengalaman pahit 10 MP Barisan Nasional BN menandatangani SD lain selepas pilihan raya umum ke-15. Duri dalam daging mesti dihukum berat. Beberapa nama MP UMNO juga dikaitkan dengan langkah Dubai. UMNO tidak terlepas daripada gangguan skema politik. UMNO ingin dikucar-kacirkan, katanya lagi. Pada 30 Disember lalu, Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Datuk Ismail Yusuf mendedahkan bahawa muncul komplot langkah Dubai
Gerakan itu didakwa dilakukan oleh pembangkang bertujuan untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi kemudian mengesahkan wujud rancangan pembangkang menjatuhkan kerajaan mengikut proses dibenarkan perlembagaan. Sanusi, yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, mendakwa sudah mempunyai jumlah sokongan ahli parlimen mencukupi bagi membolehkan gabungan berkenaan mengambil alih tampuk pemerintahan negara. Akta penggal tetap parlimen diperlukan bagi memastikan penggal parlimen kekal hingga akhir tempoh demi kestabilan politik dalam membantu melancarkan usaha reformasi untuk kepentingan rakyat. Jawatan Kuasa Pemandu Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil berpandangan penggubalan akta itu perlu disusuli pembentukan akta peruntukan pembangunan kawasan yang saksama kepada ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Ia bagi memastikan hak dan keadilan untuk semua ahli parlimen dijamin oleh undang-undang. Akta ini penting bagi memastikan penggal parlimen kekal hingga habis tempoh pada 18 Disember 2027. Katanya dalam kenyataan di sini hari ini, sebelum ini Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan penggubalan rang Undang-Undang RUU, penggal tetap parlimen, supaya pembentukan sesebuah kerajaan kekal hingga akhir penggal atau sebelum pilihan raya umum seterusnya diadakan. Ahmad Zahid dilaporkan berkata, langkah itu berupaya menjamin kestabilan negara, berikutan kerajaan tidak diganggu oleh percaturan ahli politik demi kepentingan dan agenda masing-masing. Pada masa yang sama, Jawatan Kuasa Pemandu Bersih berkata, akta itu tidak akan menafikan kuasa yang di-Pertuan Agong YDPA untuk memberi perkenaan pembubaran parlimen sekiranya diminta oleh Perdana Menteri seperti yang dinyatakan dalam perkara 40-2-B Perlembagaan Persekutuan. Menerusi akta itu, jelasnya sebarang tata cara membabitkan usul undi tidak percaya terhadap kerajaan atau Perdana Menteri di dalam parlimen berasaskan perkara 43-4 Perlembagaan Persekutuan harus dinyatakan dengan jelas. Ini bagi menjamin sebarang langkah belakang yang bercanggah dengan prinsip demokrasi berparlimen tidak lagi berlaku. Sebagai tambahan, pengenalan kepada mekanisme kepercayaan di Dewan Rakyat dengan dua prosedur, yaitu undi tidak percaya berkonstruktif yang hanya membenarkan Perdana Menteri ditukar jika ada calon digantikan dan calon itu disahkan dengan mekanisme undi pengesahan kepercayaan. Bersih menyarankan semua blok politik bekerja sama untuk menambah baik gerak kerja yang memberi manfaat kepada rakyat dan hentikan permainan politik yang merugikan masa depan negara, katanya. Jawatan Kuasa Pemandu Bersih berkata, sudah tiba masanya kerajaan dan pembangkang duduk bersemeja dan bersepakat menandatangani memorandum persepahaman MOU reformasi politik demi kepentingan rakyat. Katanya, MOU itu pernah dibuat ketika pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atas gesaan Bersih yang membolehkan wujudnya undang-undang anti lompat parti. Usaha ini mustahak demi kemajuan negara dan penambahbaikan sistem politik sedia ada yang pasti akan memberi manfaat kepada semua pihak. Bersih bersedia tampil menjadi perantara antara kerajaan dan pembangkang untuk memastikan ia dijayakan sebaiknya, katanya.